Apabila beban dikenakan terhadap rasuk, maka rasuk tersebut akan melentur. Di dalam rasuk ini kemudiannya akan wujud daya dalaman dalam bentuk daya ricih dan juga momen lentur. Arah daya ricih adalah perpendicular ataupun berserenjang dengan arah rasuk tersebut. Apabila berlakunya lenturan pada rasuk, pada permukaan atas rasuk tersebut akan berlakunya pemampatan ataupun compression. Manakala bahagian bawah pula akan mengalami tegangan ataupun tension. Manakala pada paksi yang dinamakan sebagai paksi neutral yang melalui centroid tidak berlaku apa-apa tegasan dalam bentuk compression ataupun tension. Taburan tegasan akibat lenturan bolehlah kita bayangkan melalui tension block ini di mana pada permukaan atas berlakunya compression dan bahagian bawah berlakunya tension. Tegasan ricih pada arah vertikal akan juga mengakibatkan secara tidak langsung wujudnya tegasan ricih pada arah horizontal, arah memanjang. Ini adalah bagi memenuhi hukum keseimbangan. Apabila beberapa papan lapis diletakkan bersama-sama dan dikenakan daya, papan lapis tersebut akan melentur dan papan-papan lapis tersebut akan cenderung untuk bergelongsor antara satu sama lain. Sekiranya kita letak gam pada antara papan lapis tersebut, maka keseluruhan papan lapis tersebut akan bertindak sebagai satu unit dan akan wujud tegasan ricih pada antara papan-papan tersebut. Ini boleh kita katakan sebagai paksi ricihan ataupun shear plane. Disebabkan fenomena tegasan ricih ini, kadang-kala kita boleh melihat kegagalan yang seperti ini pada kayu. Ini adalah kegagalan diakibatkan oleh ricihan. Berbeza dengan tegasan akibat oleh lenturan, tegasan akibat oleh ricihan mempunyai nilai yang maksimum pada paksi neutralnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana untuk mengira tegasan akibat daripada ricihan untuk keratan rentas yang pelbagai. Baiklah, untuk mempelajari bagaimana untuk melukis taburan tegasan ricih pada keratan rentas anggota-anggota lenturan, terutamanya untuk rasuk, jom kita tengok modul Unit 2 C3007 ini, Unit 2. Secara ringkasnya saya telah tunjukkan pada awak semua teorinya dalam pada awal video. Jadi daripada modul ini apa yang saya hendak awak lihat adalah rumus ini. Ini adalah rumus utama untuk kita mengira tegasan ricih pada anggota lenturan. Rumus yang kita gunakan untuk bending stress ialah my over I. Tapi untuk tegasan akibat ricihan ataupun shear stress, kita menggunakan rumus ini. FA Y bar over BI. Okey, jom kita buat satu contoh untuk lebih memahami bagaimana untuk mendapatkan tegasan ricih. Okey guys, jom kita tengok contoh yang pertama ini, example 1. Jom kita nak tengok macam mana untuk menggunakan formula tegasan ricih. Formula tegasan ricih iaitu F darab A darab Y bar over BI. Apa itu F? F ialah daya ricih lah. Daya ricih. Biasanya kita akan mengambil kira daya ricih yang paling maksimum. Daya ricih yang paling maksimum, macam mana kita nak dapatkan? Biasanya kita perlu melihat kepada gambar rajah daya ricih. Gambar rajah daya ricih. Contohnya dalam kes yang ini kita perlu buat, kita perlu kirakan macam biasalah.
sebelum kita boleh dapat kira, sebelum kita boleh lukis gambar rajah daya Ricih, kita perlu kira dahulu tindak balas pada sokong A dan tindak balas pada sokong B. Okay guys, so daripada sini kita dapat tahu bahawa daya Ricih maksimum ialah 24. So kita boleh tahu F sama dengan 24 kilo Newton. Okay, manakala A pula ialah kawasan di mana kita ingin tahu nilai tegasan Ricihnya. Maksud saya adalah macam ni Okay, contohnya kita punya keratan rentas rasuk adalah berbentuk empat segi untuk contoh yang ini. Okay, di mana kita tahu neutral axisnya adalah di tengah-tengah ini. Okay guys, so kalau kita nak tahu berapakah nilai tegasan Ricih pada kedudukan neutral axis ini, maka kita perlu mengambil kira keluasan pada keseluruhan ini. Pada kawasan berlorik. Manakala sekiranya kita nak tahu guys, berapakah nilai tegasan Ricih katakan pada kedudukan ini. Katalah ini adalah garisan taburan tegasan Ricih, di mana nilai ini adalah kosong. Ini pula sama, mana ini adalah kosong. So kita nak tahu berapa nilai dekat titik ini pula. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu mengambil keluasan pada kedudukan di atas. Pada kedudukan di atas daripada titik ataupun point yang kita nak kira itu. Yang kita nak kira tegasan Ricihnya itu. Okay. Sama juga kalau makin kecil lah keluasan yang kita nak kira tu. Okay, contohnya macam ni. Kita nak tahu dekat point yang ini. So, area yang kita perlu ambil kira adalah pada kawasan atas daripada titik yang kita nak kira tegasan Ricihnya itu. Di mana guys? So, saya bagi tahu untuk bentuk taburan tegasan Ricih untuk rectangular berbentuk macam ini guys. Okay, di mana pada kawasan pada neutral axis adalah berlakunya tegasan Ricih yang paling besar, paling maksimum. Sebab tu kalau kita tengok dalam gambar rajah pada awal video ini, berlakunya kegagalan akibat tegasan Ricih pada tengah-tengah kayu, kalau awak ingat balik. So di sini T maksimum. So sama juga. Dan pada permukaan atas dan permukaan bawah tiada nilai tegasan akibat daripada ricihan. Pada permukaan atas dan permukaan bawah nilai dari Ricih ialah kosong guys. Okay? Tak apa, nanti kita buat satu contoh untuk lebih nampak. Okay, so katalah untuk contoh yang ini kita nak cari
tegasan receh di tengah-tengah. So kita ambil kira A sama dengan keluasan yang ini, saya lorikkan ni. Maka nilainya adalah 150 per 2 terdarabkan dengan 100. 150 per 2, 75 kali 100, 7,500 millimeter square. Okay, selesai F dan A. Sekarang kita tengok apa itu Y bar. Okay guys, Y bar ini adalah jarak antara neutral axis dengan centroid area yang diambil kira. Okey, apa maksud saya ni? Jarak antara neutral axis, garisan neutral axis dengan centroid area yang diambil kira. Okey, contohnya dalam kes ini kita nak cari tegasan receh pada neutral axis, maka area yang kita ambil kira adalah area yang saya lorikkan ini. Maka Y bar adalah jarak antara neutral axis dan centroid. Dan centroid area yang saya ambil kira. Ini adalah Y bar untuk kes yang ini. Manakala untuk kes yang kedua ini, yang mana kalau saya nak kira tegasan receh di sini, maka areanya adalah di atas titik yang kita sedang ingin kira tegasan recehnya itu. Maka Y bar adalah jarak antara neutral axis ke centroid, kawasan yang kita nak ambil kira tu. So ini ialah Y bar untuk kes yang kedua ini. Begitu juga untuk kes yang ketiga. Kiranya kita nak mengira tegasan receh di titik ini, maka luasnya adalah luas di atas titik tersebut. Maka Y bar ialah antara neutral axis, jarak antara neutral axis ke centroid, kawasan yang sedang kita ambil kira itu. Okay guys. So sekarang nilai Y bar untuk kes yang ini ialah yang inilah, iaitu 150 bahagi 2 150 per 2 150 per 2 tu yang ini je baru 150 ni 150 per 2. Tapi Y bar ialah daripada neutral axis ke centroid, kawasan yang sedang kita ambil kira. 150 per 2 sama dengan 75. Maka Y bar ialah 75 bahagi 2. Kita pun letak 75 bahagi 2. So, 75 bahagi 2 sama dengan 37.5 milimeter. Okey, itu adalah untuk Y bar. Manakala B ialah kelebaran, tak ada masalah. Lebar kerata rentas kita ini 100 milimeter. 100 milimeter. Manakala I pula ialah second moment of area, iaitu BD kuasa 3 per 12 untuk kes yang ini. So kalau untuk rectangular, BD kuasa 3 per 12 lah. Manakala untuk kerata rentas yang lain, yang simetri
yang tidak simetri pada dua paksi, simetri pada satu paksi dan sebagainya tu, perlu buat cara kerja dengan menggunakan jadual, iaitu I PG tambah AD kuasa 2. Okay, untuk contoh yang ini, BD kuasa 3/12. Yang mana B ialah 100 darabkan dengan D kuasa 3 depth 150. Okay guys, I ni ialah second moment inertia untuk keseluruhan kerata rentas. I ialah second moment of area untuk keseluruhan keratan rentas, bukan untuk kawasan yang diambil kira saja. Jadi jangan keliru dekat situ, okay? 100 di 150 sama dengan 2 0.8125 kali 10 kuasa 7 mm kuasa 4. Okay, jadi daripada sini kita dah boleh kira tegasan Ricci maksimum, iaitu tegasan Ricci yang berlaku pada neutral axis. Kita gunakan rumus FA Y bar over BI, masukkan sahaja 24 kilonewton, 24 kilonewton A 7500 Y bar 37.5 B sama dengan 100 mm dan I 2.8125 kali 10 kuasa 7 mm kuasa 4. Maka jawapan yang kita akan peroleh ialah 4 kali 7500 kali 37.5 bahagi 100 bagi 2.8125 kuasa 7. Okay guys, so jawapan kita ialah 2.4 kali 10 kuasa negatif 3 kilonewton per milimeter kuasa 2. Sebab apa? Milimeter kuasa 2, milimeter dan milimeter kuasa 4 jadi milimeter kuasa 5 dekat bawah. Kat atas kilonewton, milimeter kuasa 2 dengan milimeter jadi milimeter kuasa 3. 3 tolak 5 menjadi 2. Maka dapat jawapan, dapat unit kita dalam kilonewton per milimeter kuasa 2. Ataupun cantik lagi kalau kita bagi dalam newton per milimeter square. So newton per millimeter square, kilo ialah 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 dengan 10 kuasa negatif 3 potong. Jadi 2.4 newton per millimeter kuasa 2. Okey. Jadi ini ialah nilai tegasan Ricci maksimum yang berlaku pada tengah-tengah pada tengah-tengah kerata rentas, itu pada neutral axis. Manakala di dalam contoh yang diberikan ini, apa yang dia buat adalah, kalau awak tengok contoh 2.4 ni, rasuk berkerata rentas segi 4 tepat.
Seperti ditunjuk dalam Raja 2.15, dibebankan dengan beban titik pada kedudukan C. Dapatkan tegasan Ricih keratan pada jarak 50 mm dari paksi neutral. Dari paksi neutral. Kalau dalam contoh yang baru kita buat tadi, kita cari tegasan Ricih pada paksi neutral kan. Sekarang kita nak cari tegasan Ricih pada jarak 50 mm dari paksi neutral. 50 mm ke atas dari paksi neutral. Kalau awak tengok paksi neutral di sini, ke atas daripada paksi neutral ialah 50 mm. Okey, di mana okay, dalam contoh ni dia soalan ni dia menggunakan 30 kilonewton, tak ada masalah. So ini kita boleh bergantung pada soalan sebenarnya tadi. So saya nak menggunakan daya Ricih maksimum iaitu 24 kilonewton. Dalam soalan ni dia menggunakan jumlah daya yang jumlah daya so tak ada masalah. Okay, yang saya nak awak fokus sekarang adalah pada bagaimana untuk mengira tegasan Ricih pada kedudukan 50 mm dari paksi neutral. Kalau awak tengok area yang diambil kira ialah di mana keluasannya adalah 0.1 meter. Itu di sini 100 mm sama dengan 0.1 meter dan ketinggian yang ini. So 50 mm ke atas, 150 bagi 2 di sini ialah 75 mm. Maka kalau sini 50, maka sinilah 25 mm ataupun 0.025 meter. Ini mm Okey, 0.025 darab 0.1, 2.5 kali 10 kuasa negatif 3 meter kuasa 2. Manakala I ialah moment inertia, second moment inertia untuk keseluruhan keratan rentas 0.1 kali 0.15 kuasa 3 bagi 12. Y bar pula adalah daripada neutral axis ke centroid kawasan yang kita ambil kira itu, iaitu sini 50 mm, sini ke sini ialah 50 mm. Manakala daripada centroid ke titik ini ialah 25 bahagi 2. Iaitu 25 bagi 2 berapa? 12.5. Maka 50 Y bar ialah 50 tambah 12.5 sama dengan 62.5 mm. Okey, 62.5 mm ataupun dalam meter bahagi 1000, 1, 2, 3, 0.0625 meter. Okey, dan kita masukkan saja. Cuma yang saya ingin awak buat pembetulan sikit ialah 30 ni kita tadi guna 24 Tapi daya ni sebenarnya mengikut pada kehendak soalan. Ada soalan nak daya maksimum, daya Ricih maksimum macam saya buat ni, daya Ricih maksimum ialah 24 kilonewton. Tapi ada juga soalan yang ingin kamu dapatkan contoh dalam kes yang macam ini, UDL
maka gambar rajah daya Ricci kita macam ni. Okey, kadang-kadang soalan kata berikan tegasan Ricci pada kedudukan 2 meter dari sokong A. Katalah ini sokong A, ini sokong B. 2 meter dari sokong A, katalah ini 5 meter, keseluruhannya 5 meter. Kat sini jadi 2.5 kan, 2.5 meter. Okey, soalan boleh tanya berikan tegasan Ricci maksimum pada kedudukan 2 meter daripada sokong A. So ini sokong A 2 meter kat sini. 2 meter. So 2 meter, maka awak perlu cari apakah nilai daya Ricci dekat sini. Dan kemudian masukkan dalam rumus tegasan Ricci FAY over BI. So F ini adalah mengikut pada soalan, mengikut pada kehendak soalan. Okey. So daripada situ kita boleh kirakan mengikut formula 2.5 kali 10 kuasa negatif 3, ini nilai area 0.0625 Y bar, B kelebaran kereta rentas, dan nilai second moment of area I. Kita akan dapat jawapannya. Dan setelah kita mendapatkan jawapan, contoh ini adalah T pada kedudukan 50 mm daripada paksi neutral. Kita gunakan contoh yang kita buat tadi, 24. So 24 kali area 2.5 kali 10 kuasa negatif 3 kali 0.0625 meter bahagi 0.1 kali 2.8125 kali 10 kuasa negatif 5. Kita cuba So apa jawapan yang kita akan dapat? 24 darab 2.5 eksponen kuasa negatif 3 kali 0.0625 bahagi 0.1 bagi 2.8125 eksponen kuasa negatif 5. Kita akan dapat 1.3333 kali 10 kuasa 3. Ini pun formula tak betul ni. Formulanya unitnya kilonewton per meter kuasa 2. Dalam contoh yang kita buat tadi, kita nak unitnya dalam newton per millimeter square kan. Kita cuba. 333 kali 10 kuasa 3 unit kilonewton per meter square. Tukar kilonewton kepada newton. 1 kilonewton 1000 newton kali meter kuasa 2, nak tukar pada milimeter kuasa 2. 1 meter 1000 milimeter kuasa 2, sebab kuasa 2, so kita pun kuasa 2 kan. Kita akan dapat meter kuasa 2, tolak meter kuasa 2, kilonewton kali 1000 bagi 1000 kuasa 2. Jawapan kita akan dapat 1.333 Newton per milimeter kuasa 2. Guys, jom kita tengok dalam contoh yang kita buat tadi. Guys, apa yang kita dah ada sekarang adalah T maksimum sama dengan 2.4 Newton per millimeter square, manakala T pada kedudukan 50 mm daripada paksi neutral ialah 1.333 Newton per millimeter square. So kita sekarang dah boleh lukis lukis gambar rajah taburan tegasan Ricci. Ini neutral axis. Di mana ini ialah paksi di mana kosong tegasan Ricci. Pada kedudukan neutral axis, tegasan Ricci kita ialah
2.4 Newton per milimeter square, manakala pada kedudukan 50 mm daripada neutral axis, iaitu nilainya 1.33. So lebih kurang 1.33, separuh lah daripada situ kan. Sini 1.333. Okay, daripada sini kita boleh lukiskan dah. Sebab rectangular, maka bentuknya adalah simetri atas dan bawah. So kalau atas bentuknya macam ni, maka bawah pun bentuknya samalah. So ini adalah gambar rajah taburan tegasan Ricci. Ini T50. Ini T maksimum. Okay guys, nanti kita akan buat lagi contoh untuk bentuk T dan bentuk I. So buat masa ini saya ingin awak cuba fahamkan dahulu bagaimana untuk mengira tegasan Ricci untuk keratan rentas berbentuk empat segi rectangular. Okay, terima kasih.